Perhimpunan 9 Julai. Sebab mereka ni berada di wilayah Persekutuan, dan 9 Julai Perhimpunan Bersih. Saya secara peribadi menyebut perhimpunan kotor, bukan perhimpunan bersih. Kenapa saya menganggap dia sebagai perhimpunan kotor? Kerana dia menyusahkan rakyat, pertama. Yang kedua, dia merugikan penjaja. Yang ketiga, dia merugikan peniaga yang ada kedai. Yang keempat, dia menakutkan pelancong-pelancong yang datang. Yang kelima, merugikan pemandu teksi yang begitu ramai di wilayah Persekutuan. Seterusnya, dia menghuru-harakan keadaan, membawa imej yang tidak baik di luar negara, seolah-olah Malaysia ni tak aman. Sedangkan selama ini kita duduk di negara Malaysia 365 hari dalam negara ini aman damai. Mana ada himpunan-himpunan demonstrasi aman, damai, selesa, bahagia, sejahtera. 365 hari tiba-tiba nak diganggu gugat pada 9 bulan 7. Jadi saya tak menganggap itu perhimpunan bersih. Saya menganggap dia perhimpunan kotor, bukan perhimpunan bersih. Yang hadir pada hari ini, Pekidai Wilayah Persekutuan ini sepakat menyatakan bahawa mereka tidak setuju pada perhimpunan itu. Di antaranya sebab-sebabnya saya telah nyatakan sebab-sebabnya. Oleh kerana itu, kita berharap agar mereka yang menganjurkan perhimpunan ini agar menghentikan perhimpunan itu. Dan kita tahu di belakangnya ialah semua pembangkang. Cuba tengok ni, ini yang hari tu. Cuba tengok ni muka-muka siapa? Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Hadi Awang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, Ronnie Liu, Tony Puah, Teresa Kok. Pembangkang lah ke ni? Apa kata ini NGO? Okay? Jadi saudara-saudara sekalian, kita menganggap ini alat pembangkang dan di agenda kotor, bukan perhimpunan bersih. Dia adalah satu usaha untuk memporak-perandakan negara yang aman, damai. 364 hari tahun 2011, tolak satu hari 9 hari bulan 7. Jangan kerana hanya satu titik hitam di satu ruangan putih negara aman damai ini, maka luar negara melihat Malaysia ni huru-hara. Apa jadi pada pelabur asing, apa jadi pada ekonomi negara, apa jadi kepada kestabilan politik yang menyebabkan punca utama pelabur asing datang melabur ke negara Malaysia ni. Hanya kerana satu kejadian kotor pada satu hari. Dan ada juga berpandangan bahawa elok dia buat di stadium, nak buat stadium Shah Alam ke, ada pandangan begitu. Tetapi kalau ia tidak aman, dalam stadium pun boleh jadi tak aman. Ada pandangan juga begitu. Jadi pada saya, hentikan je lah. Kalau nak hantar memorandum pada Yang Pertuan Agong, lantiklah 10 orang pergi menghadap Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Hantarlah memorandum walau setebal 1000 muka surat pun. Jangan menyusahkan rakyat dan menyusahkan negara. Ada apa persoalan? Saya ingin mengesyorkan supaya report polis dibuat seberapa banyak yang boleh. Saya ingin mengesyorkan supaya seberapa banyak NGO membantah. Saya ingin mengesyorkan supaya penjaja, peniaga, pemandu teksi sediakan peguam-peguam untuk menyaman mereka, kerana mereka menggugat mata pendapatan mereka. Itu di antara perkara yang saya syorkan. Cari peguam-peguam saman mereka. Sebab dulu tuntutan pemandu teksi, kebetulan ada seorang di antara pekidai kebangsaan yang ada di sini adalah Timbalan Pengerusi Persatuan Teksi Semenanjung Malaysia, Saudara Syahril. Apa tuntutan Saudara Syahril itu? 150 sehari. Kita minta ada 13,000 ahli kita menuntut sampai hari ini. Kita dah pasang lawyer juga ada, tapi tak ada jawapan lagi sampai hari ini. Tak dilayan oleh pihak sekolah. Pasal dia orang lagi ramai lawyer. Dia menggunakan lawyer, minta RM150 atas kerugian sehari itu. Kali berapa teksi?
13,000. 13,000 teksi wilayah persekutuan dan dah menyatakan ke itu. Saya minta supaya penjaja peniaga tu saman mereka ni, bawa mereka ke mahkamah. Bersih apa benda Allahnya tuan-tuan. Hanya sekadar nak menghantar memorandum, hantar je lah dengan elok. Kalau nak menjerit daripada pagi sampai ke petang 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam, menjerit 2 hari 2 malam. Dekat stadium pun ada masalahnya. Menjerit lah. Kalau boleh bagi permit lah, ya, kat stadium. Nak jerit apa ke jerit lah dalam stadium tu. Yang nak menyusah pelancong, menyusah peniaga, menyusah penjaja, menyusah bas, menyusah rakyat, menyusah teksi, pemandu teksi, menyusah segala-gala manusia yang ada kat Kuala Lumpur ni apa hal? Hanya nak menghantar memorandum. Kalau bukan tujuan yang jahat untuk memporak-perandakan keamanan 364 hari kecuali hari itu. Kalau bukan itu niatnya. Mungkin mereka nipu jugalah agaknya. Maka mereka menang. Itu semua gimmick politik saja, ya. 6 daripada 14 negeri di Malaysia ini dimenangi oleh pembangkang pada tahun 2008. Wilayah persekutuan Perak, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kelantan. 6 daripada 14 negeri di Malaysia ini dimenangi oleh pembangkang. Tak bersih benda Allah apa pilihan raya. Berapa banyak mereka menang? 23 kerusi PAS menang di parlimen. 29 kerusi DAP menang di parlimen. 30 kerusi dimenangi oleh PKR di parlimen. Walaupun 6 cabut lagi, ya. Satu kalah, tinggal 23 kursi PKR di parlimen. Apa tak bersihnya? Kalau tak bersih, satu kursi pun orang tak menang. Saya akan bincang pada pucuk pimpinan tentang hal itu. Tapi saya ingin mengesyorkan memang saman je lah kalau mereka teruskan perkara ini. Saya tak yakin perhimpunan itu diberi permit. Tak tahulah kalau polis dah beri permit. Saya tak, di luar pengetahuan saya. Tak pernah lagi berlaku benda tu. Itu dah pengalaman kita. Tak ada satu demonstrasi pun jadi aman. Dah lama hidup ni, jangan nak mengulang kesilapan yang dah dibuat. Tak pernah. Bunyi 300,000. Katalah 10,000 yang datang. Boleh jadi aman ke? Siapa nak menjamin keamanan itu? Ya, ada seorang yang histeria, habislah, mulalah. Jadilah macam-macam perkara yang tak diingini. Jadi saya tak nampak. Kecuali lah kat Malaysia ni ada satu jalan yang jalan itu tak ada kereta lalu. Ada negara-negara memang penuh jalan tu, satu jalan tu memang tak ada kereta lalu. Itu lain lah. Boleh lah nak bersorak kat jalan tu. Ini jalan Malaysia mana ada kereta tak lalu. Satu kawasan aja ditutup, seluruh Kuala Lumpur jam. Susahlah seluruhnya. Ya. Itu lagi satu fakta yang diputar balik. Negara Timur Tengah tu bukan negara yang demokratik macam Malaysia. With due respect dengan negara-negara yang berkaitan. Berbeza dengan kita yang ada pilihan raya negeri, pilihan raya umum, ya. Kebebasan bersuara, kebebasan akhbar dan macam-macam. Di negara-negara itu ada pelbagai perkara yang tidak bebas. Saya tidak ingin menyebut mana-mana negara. Ia tidak berlaku di Malaysia. Malaysia bebas melakukan banyak perkara yang mereka boleh lakukan. Berceramah setiap malam. Mana kita pernah tak bagi mereka ceramah setiap malam? Ceramah diorang setiap malam. Bebas, tak jadi hal. Apa lagi? Mereka boleh menghantar surat, mereka boleh menghantar memorandum, mereka boleh ada surat khabar, mereka boleh ada portal, mereka boleh macam-macam lah mereka boleh. Kita ada pilihan raya yang terbukti mereka juga menang. Tidak macam negara-negara berkaitan. Jadi kebangkitan itu tak boleh disamakan. Kita tidak ada pengangguran yang hebat macam negara-negara yang tertentu yang hebat pengangguran. Ia tidak berlaku di negara kita. Jadi jangan samakan. Jangan jadikan asbab untuk menghalalkan, matlamat menghalalkan cara. Hari itu mereka selalu menyebut politik UMNO ni politik Machiavelli. Matlamat menghalalkan cara. Matlamat baik, segala cara halal. Ini politik Machiavelli ni.
Konon hantar memorandum bagus, tapi cara tak betul. Hantar je lah memorandum. Tak payah nak berhimpun-himpun. Korang nak berhimpun dalam stadium. Stadium negeri dia orang kan banyak. Itu lagi sandiwara. Sandiwara mereka konon nak menjayakan apa yang mereka ingin jayakan itu. Sandiwara mereka sajalah kataan-kataan itu yang muluk-muluk bunyinya, tetapi sebenarnya perkara itu bukan itu tujuan mereka sebenar. Tujuan mereka biar ramai datang huru-hara Kuala Lumpur. Saya yakin tak sampai 1 juta yang akan datang pun. Kalau nak kira referendum, belia dah ada 1 juta orang di Putrajaya. Apa yang kita buat? Aman damai kat Putrajaya kerana apa? Kerana kita melakukan aktiviti yang baik-baik, tidak ada telalak telolong, membuat sebagaimana yang mereka buat. Lorong itu cantik, kawasan itu ya. Dan ada 3 hari 2 malam penuh dengan aktiviti yang berbagai. Di antara aktiviti yang cukup menarik perhatian saya, khatam Quran dalam masa 1 minit. Pernah tak tahu? Saya berada di dalam Masjid Sultan Mizan. 6,000 orang pegang satu kertas ayat Quran seorang satu. Datuk Najib sebut Al-Fatihah. Diorang baca Al-Fatihah. Lepas itu mereka baca sepotong ayat. Setiap orang pegang ayat yang berlainan daripada 6,000 lebih ayat dalam Al-Quran. Seminit khatam Al-Quran. Tak pernah berlaku, tuan-tuan. Itu dibuat semasa himpunan 1 juta belia di Putrajaya. Kalau nak kira referendum itu lagi ramai. Tetapi tidak ada kecoh berlaku. Kita nak jangan berlaku sebagaimana apa yang telah berlaku sebelum. Okey. Saya hari ini adalah Ketua Penerangan UMNO Malaysia dan Pengurusi Biro Penerangan BN. Ya. Dan Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri tak boleh nak dibuang. Saya akan sampaikan hasrat NGO yang saya jumpa, 23 NGO. Sebelum ni NGO ini menyebut perpaduan Melayu. Hari ini kebetulan sibuk tentang bersih-bersih ni, saya jadikan dia sebagai satu topik utama pada hari ini. Saya akan sampaikan kepada Datuk Isyamuddin dan juga pihak yang berwajib pandangan-pandangan. Jadi proaktif sebelum benda berlaku ya. Jangan reaktif apabila sudah berlaku. Okey. Terima kasih. Dia bukan ancaman pada UMNO sahaja, dia ancaman pada negara. Saya dipahamkan oleh Persatuan Pelancong Malaysia 6 bulan baru aliran pelancong kembali kepada asal setelah himpunan bersih yang terdahulu. Punyalah dijadikan isu dalam seluruh web dan segalanya mengatakan Malaysia tak aman. 6 bulan baru pelancong kembali kepada tahap sebelumnya. Jadi dia ancaman pada negara, bukan ancaman pada UMNO. BN itu sikit sebanyak betul lah. Tetapi saya nak beritahu, itu ancaman pada negara. Pelabur tak datang, kilang tak buka, anak mereka juga yang tak ada kerja. Pelabur datang, kilang buka, anak mereka dapat kerja. Ya. Itu sebagai layman punya term terhadap perkara yang berhubung kait tentang ekonomi dan kesejahteraan negara. Macam saya sebut tadi, satu kain putih 364 hari aman Kuala Lumpur, betul eh? Tiba-tiba 9 bulan 7 tak aman dan orang sebut 9 bulan 7 itu saja berbulan-bulan di seluruh dunia. Apa bendanya? Sedangkan kita 364 hari aman damai. Okey. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih.